Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid 5 Ikhtisas 2. Hari ini cikgu akan menerangkan bab 5 iaitu sebatian karbon. Okey, apa itu sebatian karbon ni? Sebatian karbon ni ada banyak di sekeliling kita. Kita boleh jumpa, kita selalu jumpa bahan-bahan sebatian karbon yang ada di sekeliling kita. Jom kita tengok. Okey, 5.1 kamu boleh rujuk buku teks muka surat 142. Okey, pengenalan sebatian karbon. Okey, apa itu karbon? Okey, karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey, C itu adalah simbol bagi unsur karbon. Okey, yang kedua, sebatian karbon terdiri daripada ada dua jenis sebatian karbon, iaitu sebatian karbon organik yang ada dalam bahan dia tu hanya mengandungi unsur karbon, unsur hidrogen sahaja, karbon dan hidrogen sahaja. Dan yang kedua, sebatian karbon bukan organik. Bukan organik ni maksudnya dia ada unsur karbon, unsur hidrogen dan selain daripada unsur karbon dan hidrogen pun dia ada, iaitu oksigen, nitrogen dan lain-lain lagi lah. Okey, seterusnya jom kita tengok. Okey, apa beza antara sebatian karbon organik dengan sebatian karbon bukan organik? Okey, sebatian karbon organik ni kita boleh dapati dia daripada benda hidup. Contohnya daripada petroleum, okey, daripada sutera, okey, daripada arang kayu, pembakaran bahan api kan, kita bakar kayu, okey, itu adalah bahan adalah karbon organik. Maksudnya dia hasilkan karbon dan hidrogen. Dia mengandungi karbon dan hidrogen. Okey, yang kedua ialah sebatian karbon bukan organik. Bukan organik ni kita tak dapat dia daripada kita dapat dia daripada benda bukan hidup. Contohnya batu kapur. Okey, batu kan. Okey, dan seterusnya gas karbon dioksida. Okey, gas-gas lain lah. Okey, seterusnya apa yang kita kena tahu ialah dalam tajuk ini ialah kitar karbon. Apa itu kitar karbon? Okey, kitar karbon. Dia tanya apa itu kitar. So, kita kena mulakan ayat dengan perkataan kitar. Kitar karbon adalah kitar yang menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar semula melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran. Okey? Maksudnya dari mana kita dapat unsur karbon tu dan di mana pula digunakan semula. Okey, so kita tengok gambar rajah ni dalam buku teks pun ada. Cikgu ambil daripada buku teks juga. Okey, tengok. Okey, daripada tumbuhan hijau, kalau kamu lihat, okey, tumbuhan hijau dia menjalankan respirasi juga. Semua benda hidup berespirasi, maksudnya dia bernafas. Bila bernafas, dia akan bebaskan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Okey, lembu pun bernafas kan, lembu ni wakil haiwan lah. Okey, dia respirasi, bernafas, bebaskan gas karbon dioksida. Okey, organisma yang mati macam bakteria, okey, dan sebagainya. Okey, dia mereput. Okey, ataupun haiwan yang mati, tumbuhan yang mati mereput pun dia bebaskan gas karbon dioksida di udara. Okey, so bila dia bebaskan gas karbon dioksida, ni dari kilang-kilang membebaskan bila asap kilang tu juga mengandungi gas karbon dioksida dan dia bebaskan gas karbon dioksida ke udara. So, mana pergi gas karbon dioksida ni? Gas karbon dioksida ni diserap oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan fotosintesis. Okey, sebab tumbuhan hijau dia buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey. Alright. So, kalau kita tengok organisma yang mati tadi tu, okey, tumbuhan hijau mati, haiwan mati. Haiwan ni dia makan pokok juga kan? Dia makan pokok, makan tumbuhan. So, haiwan pun akan mati, tumbuhan akan mati. Pereputan ini, bila dia reput, dia mendap dalam tanah, lama-lama dia kenakan tekanan yang tinggi, makin dalam, makin suhu tinggi, maka dia mendap tu dia akan mengeluarkan bahan api fosil iaitu petroleum, gas asli dan arang batu. Jadi bahan api fosil ini digunakan sebagai digunakan di kilang, hasilkan minyak kenderaan dan sebagainya.
Okey. Okey, so tadi daripada kita tu tadi kan, kita ni. Okey, jap kita tengok kita ni. Okey, ada berapa proses yang membebaskan gas karbon dioksida? Cuba kita tengok. Yang pertama dekat pokok tu, respirasi. Okey, yang kedua dekat kilang tu, pembakaran bahan api. Dan daripada organisma yang mati, dia mereput pun bebaskan gas karbon dioksida, iaitu melalui proses pereputan. Okey, inilah ringkasan dia. 3 proses yang membebaskan gas karbon dioksida, iaitu respirasi daripada manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Kemudian pembakaran, asap kilang, asap kenderaan dan apa-apalah. Pembakaran je dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Dan penguraian adalah pereputan bakteria dan kulit. Okey, seterusnya. Semua tu tadi, bila dah bebaskan gas karbon dioksida, mana pergi pula karbon dioksida? Karbon dioksida itu digunakan oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, kat sini. Kenapa pentingnya proses fotosintesis? Cikgu nak kamu tengok dalam muka surat 143 buku teks kamu. Okey, kamu salin ataupun kamu baca kepentingan proses fotosintesis tu. Okey, ada 4 kepentingan. Apa pentingnya proses fotosintesis? Yang pertama, of course lah, dapat makanan pada tumbuhan. Kan, tumbuhan yang buat makanan tu dia sendiri dah dapat makan. Yang kedua apa dia? Yang kedua, tadi gambar tadi ni. Gambar ni mana dah? Ni. Bila tumbuhan hijau dapat buat makanan, banyaklah pokok-pokok tumbuh. Maka dapat membekalkan makanan kepada haiwan. Okey, kemudian seterusnya, bila jalankan proses fotosintesis, dapat membebaskan hasil fotosintesis tu, dia akan bebaskan gas karbon, dia bebaskan gas oksigen. Jadi, gas oksigen tu dapat digunakan untuk respirasi bagi kita manusia, bagi haiwan, bagi tumbuhan dan juga mikroorganisma. Okey, yang keempat, fotosintesis juga dapat menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Okey, so kamu boleh tengok yang ni kepentingan proses fotosintesis. Okey, dalam buku teks muka surat 143. Okey. So, kita dah tamat untuk 5.1. Tugasan kamu hari ini ialah salin nota dalam buku nota, ikut slide yang cikgu bagi tu, dan kemudian jawab dan kemudian isikan apakah kepentingan proses fotosintesis. Okey, terangkan apa kepentingan proses fotosintesis dan hantar tugasan kepada cikgu menerusi WhatsApp atau Telegram. So, cikgu percaya anak-anak murid cikgu kelas 5 Ikhtisas 2 adalah murid yang rajin berusaha. Okey, so sebab kita kena rajin berusaha kerana beza antara orang yang berjaya dan orang yang berjaya dengan cemerlang adalah disiplin kepada diri dia sendiri. Okeylah, cikgu berhenti di sini. Okey, sekian. Assalamualaikum. Bye.